Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung sukatan bulat ni. Itu hari panjang lengkuk. Sekarang ni pergi kepada luas sektor. Okey, jadi untuk luas sektor, okey tengok hasil rumus dia dapat daripada mana. Kan itu hari panjang lengkuk, awak dah hafal rumus dia. Okey, rumus dia ni. Tengok tu. Okey, S sama dengan J theta. Okey, sekarang ni untuk luas sektor, okey sama je konsep macam itu hari tu. Konsep dia berkadaran. Dia pakai kadar. Jadi itu hari panjang lengkuk per dengan theta kan. Sekarang ni luas sektor per dengan theta. Jadi sektor minor ni luas dia ni luas per dengan theta dia. Luas dia per dengan theta dia. Lepas tu dia daripada satu bulatan. Maknanya satu dia macam ni. Satu lagi dia satu bulatan. Jadi luas sektor ni per dengan dia punya sudut. Satu bulatan sama dengan satu bulatan penuh luas bulatan. So kalau tadi panjang lengkuk kita pakai 2 pi j. Jadi kalau luas bulatan kita pakai pi j kuasa 2. Nampak? Per dengan theta dia untuk bulatan ini adalah 360 darjah bersamaan dengan berapa pi? Berapa pi? 2 pi good. Nampak? Okey. Jadi apa kita buat? Pi ni mati, theta bawa sana jadi darab. Sini bahagi bawa jadi darab. So bila jadi darab dia akan J kuasa 2 per 2 darab dengan theta. Faham tak? Jadi J kuasa 2 theta per dengan 2. Jadi per 2 ni adalah 1 per 2 kan, setengah. J kuasa 2 theta sama je. Jadilah rumus dia. Jadi terciptalah rumus luas sektor L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Jadi nak mencipta rumus luas sektor dengan panjang lengkuk pakai kadar, berkadaran. Maknanya ambil sektor dengan satu bulat. Jadi kalau nak cari lengkuk, lengkuk per dengan theta sama dengan semua ni lilitan. Lengkuk kan gengnya lilitan. Jadi dia akan jadi lilitan 2 pi j per dengan semua darjah dalam ni adalah 2 pi. Faham? Jadi nak cari panjang lengkuk iaitu S. Sama dengan ni mati, ni pun mati, theta bawa sana jadi J theta. That's why rumus dia S sama dengan J theta. Faham? Jadi kalau kita nak buat luas sama juga macam konsep yang tadi. Jadi ini luas adalah L sama dengan 1 per 2 J kuasa 2 theta. Terciptalah rumusnya. Okey, jom tengok soalan. Bila dah tahu rumus, dah boleh tengok soalan. Nombor 7, contoh 7. Cari luas sektor L bagi setiap sektor MON berpusat O. Gunakan pi. So, ikut apa yang disuruh. Kalau dia suruh pi guna 3.142, kita pakai. Kalau dia suruh guna 22 per 7, kita pakai. Depends kepada apa yang dia suruh. Jadi, untuk mencari luas, belajar tulis rumus. L sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Okey, setengah J kita adalah 12 kuasa 2. Theta kita mesti dalam apa? Ingat lagi tak? Radian. Good. So, bila dalam radian, bila theta dalam radian, tengok dia bagi ni radian ke tidak. Kalau dia dah bagi rad tu bermakna dah radian. So, letak sahaja. Kira macam biasa. Berapa dapat? Satu, 2, 2.4. Okey, settle. Jelas? Okey. So, tengok B. Sama juga rumus dia. R sama dengan sebut. Mesti ada kalkulator dekat tangan. Setengah J kuasa 2 theta. Okey, 1 per 2 darab dengan J berapa kat situ? Good, 8 kuasa 2 theta. Good, 2.2. Nak tukar ke radian dia? Tak payah sebab dah tukar. Dah memang radian. Okey, good. Teruskan kira dapat berapa? Berapa? 70.4. Bagus. Okey, seterusnya C. Sama konsep. So, L sama dengan setengah J kuasa 2 theta.
Setengah jejari berapa? 10 kuasa 2 theta. Hati-hati. Sektornya kat mana? Sektornya yang besar ni. Jadi sudut kena yang belakang ni. Sudut belakang berapa? 360 tolak 124. Dapat berapa? 236 yang belakang. Ini dalam darjah. Theta sepatutnya dalam radian. Okey, macam nak tukarkan darjah kepada radian? Good. Mesti per dengan 180 darjah. Darjah per dengan darjah. Nak cari radian darab pi. Faham? Kiralah macam biasa. Berapa dapat? 4.1195. So masuk dalam theta ni 4.11 sure 4.1195. Okey dah. So kira dapat 205.98. Betul. Faham? Kan tak susah kan, senang je Okey, so jelas kat sini. Okey. Teruskan pergi contoh 8. Okey, tengok contoh 8. Contoh 8, raja di sebelah menunjukkan sektor POQ yang bersudut theta radian dan berjejari J. Diberi luas sektor POQ. Dia dah bagi dah luas sektor POQ lah 35. Cari nilai J. Apa maksud cari nilai J? Dia suruh cari jejari. Okey. Keluarkan apa yang diberikan. Apa yang diberikan? Good. Luas sektor. So, luas sektor sama dengan 35. Jadi, luas ini, apa rumus luas sektor? Luas sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Okey, masukkan luas berapa tadi? 35 setengah darab dengan nilai J. J nak cari. Theta dia bagi berapa? 0.7 radian. So, perlu tukar lagi tak? Tak perlu. Okey, good. So, macam mana kita nak cari J kuasa 2 theta ni? Apa yang kita buat? 2 dengan 0.7 kita bawa ke sebelah sini. Jadi, bawa ke sini 35 darab 2 dulu. Dapat 70. Yang ini bawa ke sebelah sana, dia akan jadi bahagi. So, dia akan jadi 70 bahagi 0.7. Kita akan dapat 100 sama dengan J kuasa 2. Faham? Jadi buat satu. Okey. So 2 dulu bawa jadi darab, and then darab bawa jadi bahagi. So J sahaja adalah berapa? Kalau kuasa 2 bawa sana, mesti ada tambah tolak 10. Faham? Jadi oleh kerana dia jejari ni kita ambil sebagai positif. Jadi jejari adalah 10. Mana ada jejari negatif? Faham tak? Dia macam jarak, mana ada? Faham Okey, jadi dapatlah jejari 10. So pastikan keluarkan apa yang dalam soalan. Okey, now bila soalan kata nilai theta pula jika jejari 11. Okey, apa yang diberi tadi? Luas 35. So apa rumus luas? Luas sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Apa luas tadi? 35 sama dengan setengah. Jejari berapa dia bagi? Jika jejari 11. So darab 11 kuasa 2 darab theta yang nak dicari. Okey, so macam mana tadi? 2 bawa kat sini jadi darab. So 35 darab 2 dapat 70. 11 kuasa 2 ni darab, bawa sana jadi bahagi. Jadi bahagi 11 kuasa 2. Berapa dapat? Theta kita dapat 0.5785. Faham? Jadi 0.5785 ni dalam apa? Radian. Yes, betul. Okey? Faham semua? Contoh 8. Jadi keluarkan apa yang diberikan. Lepas tu tengok rumus apa yang bersesuaian. Fill in the blank. Itu je. Okey. Seterusnya buat latihan kendiri 1/5. Semua 1, 2, 3, 4 soalan sahaja. Okey. Okey, teruskan lagi. Contoh 9. Okey, contoh 9 ini berloriknya berada di sini.
Okey, dengan yang ini. Okey. Okey, jom kita buat A dulu. Soalan suruh cari luas tembering. Apa maksud luas tembering? Luas yang berlori itu sahaja. Okey, jadi dekat sini kena pakai 3.142. Jadi nak cari luas tembering, you kena ada idea. Ada idea. Macam mana idea dia? Idea dia adalah nak cari luas yang berlori itu, mestilah luas sektor ini tolak dengan luas segitiga. Dapatlah faham. Ni kena ada idea ni. Tak ada idea ni memang tak jalan lah jawapan dia. Faham? Okey. Jadi mesti ada. Penolakan biasa. Masa sekolah rendah pun ada tolak-tolak. Nak cari kawasan berlori. Luas semua, tolak yang tak berlori, dapat yang berlori. Macam tu konsep dia sama. Okey. Jadi untuk luas ini namanya luas sektor. Okey, dia ada tak? Luas sektor rumusnya adalah setengah J kuasa 2 theta. Ini adalah luas segitiga. Luas segitiga ni bukan segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh guna dalam tajuk kita tingkatan 4 iaitu penyelesaian segitiga. Dalam penyelesaian segitiga, luas segitiganya ialah setengah AB sin C. Ni dia. So, ni mesti sudut kandung. Sin C ni mesti sudut kandung. Apa maksud sudut kandung? Sudut kandung ni bermakna dia ada kaki, dia ada kaki. Dia kaki dua ni apit sudut itu. Tu namanya sudut kandung. Faham? Jadi ada je ini, ada sudut boleh pakai. Dia kena macam gitu. Okey, jadi kita tengok kat sini. Ada ke tak ada? Kita tulis dulu. Setengah AB sin C. Okey. So, kita masukkan dalam rumus setengah. J berapa untuk sektor tu? Berapa? Good, 6 kuasa 2 theta. Good, dia dah bagi dah 2.2. Simple kan? Tolak. Setengah. AB sin C mesti kandung. Ada tak? Ada kan? Sini 6. Tapi sini berapa? Yang OQ ni. 6 juga. Kenapa 6 juga? Sebab O ini ialah pusat bulatan. Bila O ialah pusat, O pergi P, O pergi Q sama kaki. Faham? Ya, jadi darab dengan 6, darab dengan 6, darab dengan sin. Bila adanya sin, C itu wajib sudut. Dia mesti ada sudut tengah-tengah ni. Tapi sudut di tengah-tengah tu dalam radian. Tak boleh. Dia mesti sudut betul. Jadi tukarkan radian itu kepada sudut. Macam nak tukarkan radian kepada sudut? 2.2 radian ni macam nak tukar kepada sudut. Darjah. Kepada sudut pula. Kepada darjah. Mesti per dengan, kalau radian mesti per dengan pi. Betul. Darab dengan, nak cari darjah kan? Darab dengan 180. Faham? Macam tadi ni, sudut. Macam mana tadi? Hilang dah. Sudut tadi nak tukar kepada, ni. Darjah nak tukar kepada radian. Jadi darjah mesti per dengan darjah. Darjah dia 180 lah. Nak cari radian, darab dengan pi. Faham? Tapi kalau kita nak cari darjah, radian per dengan radian. Jadi per dengan pi lah. Darab dengan 180. Faham? Okey. So kira berapa? Dia suruh pakai pi 3.142 je. Jadi kena ikut. 126.03 darjah. So masukkan sin 126.03 darjah. So ulang kaji dalam tajuk penyelesaian segitiga. Kalau ada sin, cos dengan tangent, wajib sudut betul dalam darjah, bukan radian. Faham? Kalau theta sahaja, tidak ada sin, cos dengan tangent, radian. Jelas Okey, so kira satu-satu dapat berapa? Kira. So, ini dapat 39.6. Sana dapat 14.5568. Okey, tolakkan. So, dapat berapa? Sama tak jawapan macam saya? 25.04. Betul. Tepat sekali. Okey?
Jadi senang ke susah? Senang sahaja, tak susah. Okey, alright. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, apa idea dia nak cari yang berlorik tu? Ulang. Good, sektor tolak. Good, segitiga sama dengan begini. Pandai. Jadi buat begini. Sampai SPM buat macam ni. Barulah faham. Okay. Jadi ini adalah sektor. Luas sektor setengah J kuasa 2 theta. Segitiga setengah AB sin C. Ingat sudut kandung. Okay. Jadi setengah J jari berapa? Good, 3.5 kuasa 2 theta. Tak ada. Alright. Macam mana nak cari tak ada ni? Macam nak cari tak ada ni? Nak pakai apa? Okey, ada dua cara. Pertama, awak boleh pakai petua kosinus. Kedua, awak boleh jadikan dia segitiga bersudut tegak. Boleh. Faham? Jadi bila segitiga bersudut tegak, tadi ni panjang dia 4, ni boleh jadi 2. Faham? Jadi kalau kita nak cari sudut di sini, berhadapan dengan dia, kita panggil opposite. So awak punya segitiga awak dah jadi macam ni. Nampak? So yang ni sudutnya, depan ni opposite. Sebelah ni hypotenuse. Yang ni yang ada maklumat. Ambil yang ada maklumat. So sini 2, sini 3.5. Apa fungsi trigonometri yang berkaitan dengan OH? So, yes. So kata orang kan so. Jadi sin theta sama dengan opposite 2/3.5. Nak cari sudut, kita tekan shift. Jadi shift sin 2/5. 2/3.5. Sorry. Okey, dapat berapa? Theta kita dapat 34.85 darjah. Kita akan dapat, sekejap, saya tulis sebelah sini. Theta sama dengan 34.85 darjah. Faham? Baru sebelah. Dia semua darab dengan 2. Jadi dapat berapa dia punya sudut dia? 69.6998, betul? So dia akan jadi 70. Jelas? Okey. Jadi theta kita adalah, kalau sudut di sini adalah 69.70. Okey. Dia darjah. Theta dalam radian. So tukarkan kepada radian macam mana? Good. 69.70/180 darab pi. Bagus. Okey. Dapat berapa? Kira berapa dapat? Sudut dia 69.70 bahagi 180 darab 3.142. So dapat 1.2167. Okey, betul. So dah dapat tu. Jadi dah dapat dah theta 2167. Tolak pula dengan segitiga ni. Jangan lupa pula segitiga ni. Cikgu buat kat bawah setengah darab dengan mesti sudut kandung. Jadi sudut dia apit. Jadi kiri kanan 3.5 darab dengan sin. Sin mesti sudut dia. Berapa sudut dia tadi yang kita dapat tadi? Good. 69.70. Faham? Okey, kira yang atas dulu berapa? Atas tu dapat 7.4523. Tolak dengan bawah tu dapat
5.7446. Betul. Okey, dapat berapa? 1.7077. Betul, tepat sekali. Okey. Jadi untuk soalan B ni banyak pengiraan dia. Jadi satu-satulah. Pengiraan tu semua buat kat tepi. Jangan campur adukkan dekat dalam jalan kerja kita tu. Faham tak? Jadi kita kena puzzle, cari satu-satu isi. Tak jumpa cari lagi. Okey? Alright. So jelas? Nak cari tembereng, idea mesti ada. Tak ada memang tak boleh carilah. Faham? Okey. So nak bagi lagi jelas buat latihan ini. Ini dia punya, ini dalam buku teks Siapa yang tak ada buku teks boleh ambil kat sini je. Ni dia punya berlorek dia ni. Tak nampak. Okey, buat latihan kendiri 1.6. Ini pula yang ni. Berlatih. Lama-lama ni, keluar soalan ni ada terror. Soalan ni soalan wajib keluar. Memang dia akan keluar soalan ni. Okey? Okey. Seterusnya, tengok contoh yang ke-10. Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kipas kertas yang dibuka sepenuhnya. Bahagian P, Q and M merupakan bahagian yang diputi oleh kertas. Diberi bawah OP15. Okey, kelas pastikan label. Label. Faham tak? Jadi OP ini adalah 15. Okey. Jadi OM nisbah dia 2, MP dia 3. Faham tak? Okey, jadi awak nampak tak ada dua segi, dua sektor. Pertama sektor kecil macam ni, kau keluarkan. Kedua sektor besar macam ni. Faham? Sektor kecil ni 120, yang ni pun 120. Jari bagi sektor kecil ni berapa? Bukan 2. Dia nisbahnya 2. Jadi 15 ni kena buat apa dulu? Good, bahagi 5 dulu. Betul. So dapat berapa? 3. Baru darab dengan berapa? 2. Jadi yang kecil ni adalah 6. Faham? Ni nisbah. Ni 3, 2 ni nisbah. Faham tak? Panjang dia 15. Habis nak cari panjang yang sikit ni, 15 bahagi dulu hasil tambah nisbah tu. 15 bahagi 3 campur 2, 5. Dapat 3. Nisbah. Masa awak belajar nisbah dulu tu, dulu. Kan? Jadi 3 ni nak buat apa? 2 darab dengan 3. 3 pun darab 3. Macam ni. Faham? Jadi 6. So automatik panjang semua ni berapa? 9 salah lah. 9 ni PM je semua. 15. Betul. Hati-hatilah. Okay, so hitung luas kawasan yang diliputi oleh kertas. Yang mana satu kawasan diliputi oleh kertas? Yang mana? Ini. Good. Okay, jadi ada idea. Okay, apa idea dia? Sektor besar. Good. Yang besar ni. Lepas tu? Luas tolak dengan? Ya. Faham. Tolak dengan kecil. Dapatlah. Macam lukis tu. Gini. Dapatlah benda ni. Faham tak? So, idea kena ada. Tak ada idea macam mana korang nak buat? Tak boleh buat. Okay. Lepas tu masuk rumus. Luas kan? Setengah J kuasa 2 theta. Sama juga walaupun dia sektor kecil. Layan je lah. Okay, setengah. Jari bagi sektor besar berapa? Good. That's why saya cakap keluarkan. Bila keluarkan dah boleh masukkan dengan lancarnya. Faham? Okay. Theta berapa? 120. Wrong. Theta kalau tak ada sin cos dengan tangent dia adalah apa? Radian. Jadi macam nak tukarkan 120 kepada radian? 120 ni darjah ke radian? Darjah. Okay, macam nak tukarkan darjah kepada radian? 120 per darjah mesti per dengan darjah. Nak cara radian darab pi lah. Faham tak? Okay, berapa? Dia tak cakapkan 3.142 kan? So you boleh pakai pi, simbol pi itu sendiri, tak ada masalah. Okey, ataupun dia pakai 3.142, tak ada masalah. Faham Okey, so dapat radian berapa? 2.0947. Betul, tolak. Okey, yang sana pula
Jari yang kecil, good, 6 kuasa 2. Dia punya sudut, theta dia sama 2.0947. Okey, kira berapa dapat? 235.6538. Okey, seketul lagi. Tiga 37.7046. Okey, tolakkan. Berapa dapat? 197 point. Yes. Yang ni. Okey. Ataupun letak 197.95. Boleh. 949 pun boleh. Tak ada masalah. Jangan letak 197.9. Salah. Ataupun 198 sahaja. Salah. Tak boleh. Tengok. Senang kan bila kita dah ada idea. Tahu benda nak ditulis. So, senang cerita dia. Okey. Okey, seterusnya latihan Kendiri 1.7 buat nombor 1 sahaja. Yang tadi tu yang 1.6 tadi semua semua. Okey. 1.7 buat nombor 1 sahaja. Okey, seterusnya ada lagi 2 slide. Okey, ni tak nampak ni. Ni adalah kereta api dalam terowong Takut tak nampak ni. Okey, tak apa. Sekarang ni dia kata kereta rentah bagi sebuah terowong kereta api. So ni terowong jari dia 4. Okey, kalau kita tak sure dengan gambar, kita lukislah kat luar, tak ada masalah. Macam ni. Nampak kan? So 1.8 jari 4 dah, apa masalah dia? Okey, dengan keadaan AOC ialah 1.8 sudutnya lah. Tunjukkan bahawa AC adalah 6.266. AC tu apa? Oh, ni. Tu ke? Garisan tu ke dia nak suruh? Betul lah tu kan? AC adalah 6.266. Okey. Jadi kalau garisan AC ni begini, ini adalah bentuk apa ni? Segitiga. Jadi, bila segitiga, keluarkan segitiga tu macam ni. So, sini 1.8, sini 4, sini pun 4. Jadi, kat sini, ini adalah konsep segitiga dalam penyelesaian segitiga. Jadi, bolehlah pakai petua kosinus. Sebab nak cari ini, dia mesti berhadapan dengan sudut dia. Dah ada dah ni. Ada maklumat. So, tak ada masalah. Jadi, AC kuasa 2 sama dengan, mesti sudut kandung 4 kuasa 2 plus 4 kuasa 2 tolak 2, 4, 4 cos. Mesti sudut dia kan? Tak bolehlah cos 1.8. Tak boleh. Apa yang saya pesan dengan cos tangent sin ni? Mesti sudut dalam darjah. Jadi ni dan radian. Jadi kena tukar. So 1.8 nak tukar pada darjah. Per dengan pi darab dengan darjah 180. Tengok simple kan. Lama-lama dah faham dah. Cepat je. Jadi pi dia suruh pakai 3.142. So kena follow. Okay, wajib follow. Sebab nanti perpuluhan dia lain. Okay. So dapatlah cos 103.12 darjah. Faham? Okey, kira. Ni petua kosinus bab penyelesaian segitiga. Kalau tak ingat, sekarang ingatkan semula benda ni. Okey, ni bab penyelesaian segitiga. Nak cari garisan ini, tengok dia mesti kalau nak pakai petua kosinus, dia mesti ada sudut kandung. Jadi 4 apit sudut cantik. Jadi garisan ini mesti berhadapan dengan sudut dia. Kenapa? Garisan mesti geng macam ni. Nampak tak? Ya, wajib. Itu tips dalam kosinus ni. Okey. Jadi kita kira berapa tu?
Dapat 39.2637. Nak cari AC sahaja, square rootkan dia, punca kuasakan dia, dapat 6.266. Okey? Jadi sama tak macam soalan? Tunjukkan bahawa AC adalah 6.266. Ya, sama. Jangan tulis sama. Tulis tertunjuk. Dia suruh tunjukkan jadi tertunjuk. Faham? Kan senang je kan. Okey. Seterusnya dia kata cari panjang lengkuk meja. Meja. Okey. Bukan meja baca buku tu tak. Major. Panjang lengkuk major ni yang mana satu? Okey. Korang lukis semula segitiga. Sektornya ni macam ni. Kalau begini dah jadi ni lengkuk minor. Tak mau. Lengkuk major adalah yang belakang dia ni. Macam ni. Faham? Tu dia. Bila lukis baru kita tahu apa kita nak cari. Jadi panjang lengkuk adalah S sama dengan J theta yang ni. Nampak? Okey. Jejari untuk ini berapa? Bila kita lukis kita dah nampak terus. Berapa sini? 4. Theta? Theta mesti yang dalam kan. Saya dah pesan dah sebelum ni. Kalau yang besar macam ni mesti dalam dia macam ni. Okey. Jadi yang dalam ni kita tak tahu. Okey. Tadi kat sini 1.8. Habis dalam semua berapa ratus? 360. 360 berapa pi? 2 pi. Faham tak? Jadi bila 2 pi, nak cari yang dalam tolaklah dengan 1.8. Betul tak? 2 pi tu tukarlah pi tu kepada 3.142. Jadi 2 darab 3.142. So dapat 6.284 tolak 1.8. So dapat berapa? 4.484. Dah dapat dah yang belakang dia. Dah, apa yang susah sangatnya? Senang je kan? Jadi kira dapat berapa? 17.936. Selesai. Okay? Alright. Seterusnya, cari keratan rentas. Luas keratan rentas terowong. Okey. Apa luas keratan rentas terowong itu? Luas keratan rentas terowong itu berbentuknya macam mana bentuk dia? Dia bentuk dia macam ni kan. Yang ni bukan bulat. Yang ni daripada kereta api ni dia punya kaki pula dah. Dia punya roda dia tu dengan atas dia kepala dia ni. So dia bentuk dia begini. Jadi kita lukis. Adakah kita cari luas bentuk macam ni? Memang tak pernah jumpa. Jadi okay, cuba pecahkan dia. Apa campur apa? Apa awak nampak? Segitiga. Betul. Okey, segitiga dah keluarkan. Campur belakang ni. Ya, major tu kan. Gitu. Dapatlah bentuk ini. Faham? Dapatlah bentuk dia tu. Kan bentuk dia macam mana entah ni kan. Kecil lepas tu dia gemuk macam gini. Dapatlah bentuk tu. So kena ada idea. Tak ada idea memang takkan boleh buat lah. Susah lah. Okay. So jadi luas ni luas segitiga. Segitiga kita pakai setengah setengah apa tadi? AB sin C. Good. Ini setengah J kuasa 2 theta. Okay. Setengah. AB sin C ni apa saya pesan tadi? Mesti sudut kandung. Faham Okay. Jadi AB ada tak? 4 betul. So sini 4, sini 4 betul. Sin, bila ada perkataan sin, sudut kandung ini mesti darjah. Okey, jadi dia bagi 1.8 ni radian. Macam mana? Tukar kepada darjah. Okey, macam nak tukar kepada darjah? 1.8 bahagi pi. Good. Darab dengan darjah 180. Okey, so kira berapa? 103.12 darjah. Tadi kita dah buat kan? Siapa yang dah catat dah boleh tulis. Okey. Tambah. Okey, yang tu pula. Setengah. J tadi berapa? 4 kuasa 2 theta.
Theta mesti dalam radian. So theta yang belakang ni tadi berapa tadi? Mana tadi kita buat tadi? Ni dia. 4.484. Perlu tukar darjah tak? Tak perlu. Kenapa tak perlu tukar darjah? Sebab dia theta. Very good. Okay, so kira berapa dapat? Pertama dapat 7.7912. Yang kedua dapat 35.872. Betul. Okey, tambahkan 43.663. Betul. Tepat sekali. Ni jangan tertipu ni. Jangan tertipu pula. Jangan tak tahu ni luas gata rentas terowong ni. Bukannya bulatan ni. Maknanya dia bergabung dengan kereta api ni, jadi tapak kereta api ni dengan atas sekali semua berapa. Okey? Selesai. Senang kan? Jadi idea mesti ada. Okey, jadi itu adalah contoh yang ke-11 dan yang terakhir. Simple je sebenarnya dalam tajuk sukatan membulat ni. Jadi pastikan mahir betul-betul nak cari lengkuk, nak cari luas sektor. Sebab ini soalan-soalan yang wajib dikeluarkan dalam SPM nanti. Kalau tak ada kat kertas 1, dia pergi kertas 2. Memang ada. Tak boleh nak buat apa, tak boleh nak skip. Wajib tahu. Okay? So akhirnya buat soalan ni satu soalan sahaja. Benda 1.8 ni. Ni adalah latihan kendiri. Latihan kendiri 1.8. Buat. Okey. Okey, nampak belorik tu nampak belorik dia yang ni. Cuba fikir. Jangan malas. Mek kalau malas